kita bawakan untuk U4S Zone Borneo pada tahun ini. Dan terima kasih sekali lagi Dr. Jack, dan mungkin okey, demikian bingkisan ringkas yang dibawakan khas kepada kita semua, dan bingkisan tadi sedikit sebanyak mengubat kerinduan kita, terutamanya kumpulan-kumpulan pensyarah yang terlibat dalam program ini untuk bertandang balik ke Sabah dan juga terutama sekali di Marakau dengan melihat bagaimana semangat anak-anak muda untuk melihat kemajuan yang ada di dalam komuniti mereka. Terima kasih kita ucapkan kepada Jabatan Pertanian dan juga komuniti Marakau di atas video dikongsikan. Jadi untuk seterusnya, pusingan kedua ni, kita akan meneliti apakah pihak universiti dan agensi serta industri bergerak seiring dalam fasa kesediaan komuniti yang ada sekarang. Terutama kalau kita melihat dalam industri pelancongan yang bersifat dinamik dan multidimensi. Jadi COVID-19 telah membawa kesan yang besar terutama dalam komuniti yang terlibat dalam sektor pelancongan. Komuniti di Marakau turut tidak terlepas daripada tertempias dengan ledakan pandemik yang berlaku di dalam negara kita dalam tempoh 2 tahun ini. Jadi, kita berbalik kepada Dr. Jack. Jadi menurut Dr. Jack, apakah bentuk sokongan yang dapat diberikan oleh universiti atau yang boleh dimainkan dalam menghidupkan semula sosioekonomi komuniti ini yang terkesan oleh pandemik? Silakan Dr. Jack. Terima kasih Saudara Ben. Saya buat pembetulan sedikit, Saudara Ben, Jabatan Perikanan. Saudara Ben tersebut Jabatan Pertanian. Tapi next agensi yang kita akan libatkan ialah Jabatan Pertanian. Saya terpaku dengan persembahan muzik yang dialunkan oleh kumpulan belia Kampung Marakau tadi, menusuk ke kalbu. Sebenarnya inilah antara khazanah kita rakyat Malaysia yang mempunyai sangat banyak pakej produk yang boleh membangunkan, yang boleh mempopularkan pelancongan di negeri Sabah dan Malaysia amnya. Jadi bagaimana kita melaksanakan tanggungjawab untuk memajukan komuniti yang terlibat semasa pandemik COVID ini? Pertamanya seperti yang saya telah kongsikan pada slot yang pertama tadi, ialah kita mengenal pasti produk-produk sampingan yang boleh membantu produk utama. Saya juga ingin berkongsi, alang-alang Saudara Ben sebut tadi pensyarah-pensyarah supaya datang ke Sabah. Saya ingin berkongsi satu program kolaborasi di antara ECAP dan Universiti Malaysia Sabah yang kita panggil ECAP UMS SDG Leadership Program, University for Society. Di mana program ini adalah kolaborasi antara agensi ECAP dan UMS, di mana para pesertanya melibatkan wakil-wakil dari seluruh universiti awam, 20 universiti awam. Dan dalam program tersebut kita memperkenalkan satu modul. Modul ini dibangunkan oleh sahabat saya, Profesor Madya
Dr. Fatimah Ahmadi dari Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, dan saya sendirilah di Pusat Kelestarian Libat Sama Masyarakat, di mana kita memperkenalkan the importance of 3 elements, iaitu shared leadership, action based, dan relationship building. Dalam program ini, kami telah menjadikan Kampung Marakau sebagai case study, di mana kita menggunakan pendekatan secara atas talian, berbincang antara kesemua wakil-wakil universiti ini bagaimana kita mencapai satu solusi untuk memajukan lagi pembangunan ekonomi, sosioekonomi masyarakat di Kampung Marakau Ranau. Dan kita beruntung dalam program tersebut kita dibantu oleh 4 orang pakar yang boleh saya sebut sebagai pakar lah. Yang pertama ialah Profesor Mansur Abu Talib, iaitu kita punya pioneer University for Society. Profesor Dr. Zakaria Abbas dari UUM, otai kita dalam knowledge transfer. Profesor Dr. Aslan Abu Hasan, otai kita dari knowledge transfer. Dan Profesor Dr. Lokman Abdul Hakim dari MMU yang bercerita mengenai aspek kesihatan. Hari ini rakan-rakan, tuan-tuan, puan-puan, para penonton, apapun yang kita buat mesti ada elemen kesihatan. Inilah trademark era COVID ini, ya. Jadi dalam program tersebut kita menjadikan Marakau sebagai ahli-ahli komuniti Marakau itu sebagai peserta yang mana kita mempelajari sesuatu dari mereka dari sudut cabaran-cabaran yang mereka hadapi, dan kita bergabung daripada wakil-wakil Universiti Awam ni untuk memikirkan apakah pendekatan yang paling sesuai, yang fokus untuk menyelesaikan isu komuniti ini. So itu yang saya ingin kongsikan. Dan dalam program tersebut juga kita mengundang sama wakil agensi. Pertama ialah dari Lembaga Pelancongan Sabah, di mana kita mengajak pengurus besarnya Puan Norida Osman berkongsi mengenai perspektif eko-pelancongan ataupun pelancongan pada era COVID ini. Dan juga kita menjemput rakan agensi dari Yayasan Sabah, Dr. YD Sinun, untuk berkongsi mengenai cabaran-cabaran yang dihadapi oleh komuniti bila kita sebut kaitkan dengan ekologi. Dan begitu juga kita menjemput wakil industri, Datuk George, kita punya CEO fakulti dekat UMS, ya. Dan kita juga mengajak Profesor Madya Dr. Ramza Dambul, TNC PNI, dan Dr. Azuraida, NGO, untuk berkongsi pengalaman leadership. Bagaimana komuniti ini perlukan satu leadership konsep yang boleh membangunkan komuniti mereka sendiri. Melalui aktiviti-aktiviti yang dilakukan itu, kita juga telah mengenal pasti bahawa antara punca yang menyebabkan sesuatu komuniti itu tidak berkembang maju adalah pertama daripada aspek human resource, pengurusan sumber manusia. Apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan para penonton, apa yang berlaku komuniti ini apabila mereka memajukan sesuatu perniagaan, mereka tidak begitu menitik beratkan konsep human resource, pengurusan sumber manusia. Inilah merupakan antara satu faktor utama kepada kegagalan untuk mencapai kelestarian sesuatu projek. Jadi ini kita kembangkan dalam ACAP UMS SDG Leadership tersebut, dan solusinya nanti kita baru laksanakan peringkat atas talian. Pada awal tahun depan kita akan turun padang, dan semua wakil-wakil peserta ini akan bersama-sama dengan komuniti, dan uniknya nanti ialah kita buat pitching program. Wakil-wakil UA ini akan membentangkan penyelesaian yang boleh dikongsikan untuk komuniti Marakau itu menyelesaikan isu mereka, meningkatkan lagi sosioekonomi mereka. Jadi wakil-wakil dari semua Universiti Awam akan membuat persembahan kepada komuniti, dan komuniti lah yang memilih mana satu solution yang sesuai untuk mereka lakukan. Kita kena ingat, ilmu yang kita sampaikan hendaklah yang diperlukan oleh komuniti. Saya rasa itu dahululah Saudara Ben. Saya kembalikan kepada Saudara Ben. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Jack atas perkongsian tadi berkaitan dengan program secara berterusan yang dilaksanakan oleh KPT juga bersama dengan wakil industri dan juga agensi dalam membantu komuniti Marakau supaya isu ini bukan berada di sini sahaja tapi untuk berterusan. Okey. Jadi terima kasih kita ucapkan. Jadi kita demikian perkongsian kita berkenaan